Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan tafsir yang membicarakan tentang tema yang khusus ataupun topik perbincangan yang khusus, iaitu berkenaan dengan ilmu ataupun kelebihan ilmu. Seperti yang saya telah sebut dalam perbincangan pertama, bahawa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ilmu ni sebenarnya banyak, berpuluh-puluh lah. Cuma ni saya petik hanya beberapa sahaja. Jadi pada pagi ini kita nak bincang ayat 83 dari surah An-Nisa itu. Dan kita juga sedia maklum bahawa dalam agama Islam kita ni mukjizat Nabi terbesar ialah berkait dengan ilmu. Al-Quran itu sendiri sebagai punca ataupun masdar ilmu agama, yang kita sebut sebagai hadis Nabi dalam pelbagai bentuk susunan kitab itu sebenarnya adalah sebagai mufassir, mubayyin kepada Al-Quran itu. Dan itulah hakikat yang kita kena terima, bahawa hidup sebagai seorang Muslim ini tidak dapat tidak. Umat Islam ni perlu lengkapkan diri dengan ilmu sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti mana yang kita sedia maklum, wahyu pertama yang turun pun berkait dengan ilmu Iqra itu. Dan mukjizat terbesar daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi yang kekal ni Quran sahaja, sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cuba tengok ayat 83 surah An-Nisa. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan saja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas, yakni menjadi pengikut syaitan, kecuali sedikit sahaja yang tidak menjadi pengikut syaitan, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Ini maksud secara umum ayat 83 ni. Baik, cuba kita tengok ringkasan ayat itu. Melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hamba-hambanya agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak wajar. Apabila sampai kepada mereka sebarang berita atau maklumat yang penting dan yang berkaitan dengan kepentingan awam, lebih-lebih lagi ianya berkaitan khusus dengan hal ehwal orang beriman, maka wajib mereka membuat pengesahan dan penelitian. Jangan mengambil tindakan melulu dan tidak cermat dengan menyebarkannya. Sepatutnya rujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berfungsi sebagai pemerintah dan kalangan ilmu umat pada waktu itu. Sudah tentu mereka lebih bijak membuat penilaian dan pertimbangan dalam mengurus barang maklumat agar tidak memberi kesan buruk pada masyarakat awam. Ini ringkasan ayat ini. Ini saya petik ni sebagai terjemahan ringkas lah kepada Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran yang disusun satu jilid saja, yang ditulis oleh satu jawatan kuasa ulama terdiri daripada ahli tafsir. Ringkas satu jilid saja. Cuma dia petik tu kira anda tengok sangat menarik lah. Kalau untuk tadabbur itu banyak kita boleh ambil manfaat. Baik, sebelum saya pergi kepada poin seterusnya, sebagai peringatan, kalau dulu di zaman Nabi SAW, tempat rujukan utama Nabi dan juga para sahabat. Bukan semua sahabat, para sahabat-sahabat yang kira-kiranya menjadi ahlul halli wal iqd,
Mana orang yang menjadi ahli majlis mesyuarat kerajaan Madinah pada Sayyidina Bakar, Umar dan sebagainya. Ini tempat rujuk. Jadi ayat ini merupakan satu teguran daripada Allah kepada masyarakat Madinah. Selepas ini saya akan sebut siapa yang dimaksudkan, yang disasarkan oleh ayat ini. Apakah orang Islam ataupun siapa? Kerana yang mendiami Madinah pada waktu itu pelbagai peringkat, pelbagai watak, pelbagai bangsa. Madinah ni seperti yang kita sedia maklum, dia masyarakat majmuk. Ada munafik, ada Yahudi, macam-macam ada. Tu cukup mencabarlah. Nabi nak urus rakyat yang pelbagai. Orang Islam sendiri pun ada kerana yang tersendiri. Baik. Ulama berbeza pandangan. Cuba tengok lagi. Ulama berbeza pandangan dalam menentukan sebab sebenar nuzul ayat berkenaan. Yang mana kita nak bincang ni tentang ilmu, tapi kita kena tahulah. Jadi ulama berbeza pandangan dalam menentukan sebab sebenar nuzul ayat berkenaan. Jadi ayat 83 ni sebab nuzul dia apa sebenarnya? Yang pertama, Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Umar. Mana Imam Muslim telah meriwayatkan itu dengan sanad dia lah. Daripada Umar bin Al-Khattab, beliau telah berkata, Nabi SAW telah mengasingkan diri daripada isterinya. Aku telah masuk ke dalam masjid Madinah dan mendapati orang ramai sedang menggaris-garis tanah dengan batu kerikil. Dan mereka telah berkata, bila-bila dia buat gini lah. Dia sebenarnya bahasa dia ni, kalau kita tengok dari sudut sastra, orang Arab ni bila dia ada satu isu yang dia buntu, orang panggil neng lah, dia tidak neng saja. Biasa diguna gitu dalam bahasa Arab. Anda sempat rujuk juga dalam perbincangan di segi balaghah, apa maksud ni. Kadang-kadang dia neng tu, supaya kita neng tu tak kepala gini no. Dia tak. Dia duduk sel atas pasir, dia duduk main. Dia duduk main pusing-pusing dengan jari dia kata jumpa Fatimah. Itu gambaran kepada seorang yang sedang buntu nak menghadapi satu-satu isu. Ini pun berlaku begitu. Jadi Umar kata, aku tengoklah yang main batu kerikil kecil. Lepas tu mereka telah berkata, sama-sama dia duduk kecil. Saya Umar ada, dia kata Rasulullah SAW telah menceraikan para isterinya. Tu kan. Lalu aku bangun dan bergerak ke arah pintu masjid dan berkata dengan suara yang nyaring, beliau tidak menceraikan para isterinya. Aku bertepik dengan buat announcement, beliau, yakni Rasulullah SAW tidak menceraikan para isterinya. Maka selepas itu turunlah ayat berkenaan. Maknanya, ini kalau dalam masjid ni, maknanya kalau berdasar pada ni, orang Islam lah yang saya berita tu pada tanya kat dulu. Jadi saya Umar buat pembetul lah. Ni ada juga orang Islam ni. Yalah, kita kena ingat kalau kita baca tentang sejarah sahabat, memang disebut sahabat ni, kita kata ni anak guna bahasa agak itu agak terang lah. Bukan semuanya cerdik sahabat ni pun. Sahabat ni seorang awal biasa lah, tapi dia sahabat. Jadi begitulah manusia nak melalui proses jadi khairul ummah ukhrijat linnah, ini proses dia. Bukan kata sahabat ni supaya nak bakar belaka cara mikir tidak. Apa kita? Jadi kita kena faham. Jadi ada setengah sahabat tu, ialah dia panggil du'afa minal mu'minin. Orang yang lemah. Orang lemah minda, macam-macam lah. Tapi orang beriman. Semaya belakang Nabi. Tapi kadang-kadang dengan sebab kecetikan, kita kata minda mereka ni tidak tinggi pemikiran, mereka terkena juga. Orang panggil tempias iblis dan syaitan ini. Berkecek, ikut tanpa buat pencerahan. Fikir dulu nak sebut maklumat, nak viral, kita kata apa-apa tu tak. Ni ada berlaku juga pada sahabat Nabi di peringkat awal itu. Waktu ya Senoma Tobik duduk muka pintu tu istihad, Nabi tidak ceraikan isteri-isteri dia. Itu betul ya. Maka turunlah ayat. Baik, jadi kalau dasar ni nampaknya sasar ayat ni kepada golongan orang Islam juga. Tapi hak golongan du'afa minal mu'minin, hak di kalangan lemah, ayat-ayat biasalah kita kata. Sahabat Nabi ke bukan semua kita tahu nama, tapi 70,000 lebih paling kurang Hafiz Ibn Hajar kata. Jadi dalam amal-amal kan ni ada hak gini, tak lagi dah, tapi ahli syurga dia tu. Kita kata maknanya ahli syurga tidaklah setinggi Sayyidina Bakar. Memang kalau syarat masuk syurga kena otak pun Sayyidina Bakar belaka lepeh pun kita. Sepuluh Sayyidina Umar belaka dah.
Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan jaga tauhid, lepas tu sentiasa ada usaha untuk membaiki diri, insya-Allah dapat rahmat Allah, boleh masuk syurga lah. Baik, yang kedua, kata Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata sesungguhnya ayat ini turun berkenaan satu kelompok orang yang menyebarkan maklumat yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka telah melakukan ungkapan dusta yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Jarir dia tak sebut nama kelompok ni. Munafik ke? Yahudi ke? Orang Islam ke? Tak. Cuma ada sekelompok manusia. Sebab tu setengah-setengah ulama kata hak ni kesilapan ni berlaku pada orang Islam, berlaku juga pada orang munafik. Cuma kalau hak munafik tu sengajalah ulama kata, dengan ada qasdus sayyi, niat buruk. Dia ada niat buruk. Ibnu Jarir tidak namakan nama kelompok ini. Tak. Yang ketiga, ni yang paling ulama kata paling tepat lah. Imam Suyuti berkata, dia kata ayat ini turun berkaitan dengan kelompok munafik atau orang-orang lemah di kalangan orang beriman. Bukan orang munafik saja, tidak. Jangan kita ingat penyebaran maklumat ni hak salah, hak terburu-buru ni orang munafik saja. Orang Islam ada juga terlibat. Sebab orang Islam yang lemah. Ni. Mereka telah bertindak menyebarkan maklumat secara tidak berdisiplin dalam masyarakat. Itu tersilap tu. Dia punya spelling tu, huruf besar. Dia komputer anak ni, dia ikut kalimah. Dia nak huruf besar, jadi huruf besar. Nah, kita nak ejah tak erti tu. Dia ada tu, kena cari tu promo dia tu. Dia boleh, boleh huruf tu. Ikut kalimah dia nak huruf tu. Baik, tak apalah. Jadi mereka telah bertindak menyebarkan maklumat secara tidak berdisiplin dalam masyarakat. Kesan tindakan mereka telah melemahkan hati orang-orang beriman dan juga telah menyakiti Nabi SAW. Ni Ibnu Suyuti dia sebut dua. Dia sebut nama kumpulan orang Islam, ada juga yang telah melakukan kesalahan ni, dan juga orang-orang munafik. Orang munafik tu standard dia lah. Memang orang munafik ni memang khijat dia begitu. Tapi orang Islam ada juga. Kita kena ingat. Tu generasi syurga dah tu. Tak apalah, selepas ni anda jelaskanlah bagaimana berkenaan dengan penyebaran maklumat dalam agama sejauh mana penting. Baik. Jadi kalau kita perhatikan kepada tiga yang disenaraikan di sini, hak ni anda petik ni dalam tafsir Al-Munir. Sebab dalam tafsir lain dia sebut bergabung gitu. Hak ni dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zaili ni dia kumpulkan. Hak ni lah sebenarnya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan bahawa sebab turun ayat ini, ada setengah ulama kata ni berkenaan orang munafik, setengah kata berkenaan orang Islam, setengah kata tak, dia melibatkan pelbagai pihak yang lemah minda itu, yang tidak berdisiplin itu. Itu berlaku. Baik, apalah. Sebahagian ulama menjelaskan bahawa penyebaran berita atau maklumat yang dimaksudkan dalam ayat adalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dan juga yang berkaitan dengan isu keselamatan negara. Sebab ada, cuma sini anda tidak bawa lah, anda sebut secara ringkas. Dalam banyak-banyak tafsir, mana kita boleh nampak bahawa isu ni dia bukan berlaku kepada satu kes tentang rumah tangga Nabi. Ada juga disebut itu. Sebab orang munafik ni dia cuba nak memburukkan Rasulullah tu. Boleh sikit saja maklumat, dia sebar, dia berhawah, cukup rasa, nak suruh nampak buruk Rasulullah. Tak boleh selit. Supalah ni pun begitu dia juga. Cuma lah ni lebih hebat lagi sebab dia melalui medsos, media sosial ni. Buruk pemimpin, kadang-kadang kita pun jadi kadang terpengaruh. Ya Allah, kalau mula-mula mikir, lepas tu mari mikir. Macam-macam dunia lah ni. Jadi hak ni sangat penting sebab tak nak agak buat detail sikit tu. Tunggu sampai learn ni, kita telefon tu supaya Allah hati-hati lah. Dalam bilik air, duduk tengah buang air tu dah lagi fitnah. Nak ayat zaman kita ni. Makna media yang lebih terbuka, lebih cepat penyebaran maklumat ni zaman Nabi ni berdasar pada syafawi sahaja, lidah, mulut ya. Lah ni mulut tidak main peranan besar lah di dalam penyebaran maklumat. Sebab apa? Sebab dia sudah ada platform yang lebih canggih. Jadi kena ingat. Jadi kalau berkait dengan umur taman Nabi, Nabi cerah. Cerah semua bini dia, bukan suara kan. Mana Nabi tak ada bini lepas tu. Gitu bunyi dalam masyarakat. Siapa tahu tu.
Gua Sayyidina Umar ni anak dia salah seorang bini Nabi dia. Dan kalau kita tengok dari riwayat Nabi pun kita tanya, tak ada Nabi kata. Oh, tu Sayyidina Umar dia tepik dia tu. Dan juga ia berkait dengan isu keselamatan negara. Hak ni maksudnya begini. Ni anda nak bawa dulu hak asal daripada beberapa hadis yang disebut oleh ulama dalam tafsir. Kita ambil orang munafik dulu. Orang munafik ni bila siapa maklumat misalnya isu peperangan. Kadang-kadang tak tahu mana lah. Orang kata orang Islam kalah dalam peperangan. Siapa? Ramai pun ada beratus-ratus orang. Ya siapa malam Islam kalah. Takutlah umat Islam jadi macam-macam jadi perasaan umat Islam. Sebab apa? Sebab orang Jepun tu ayah dia, anak laki dia, sepupu dia, macam-macam. Dia siapa? Tu. Lepas tu ada sebut, balah bak ghanimah. Dah menang tapi balah bak ghanimah pula. Sebab munafik ni kalau berita yang mengembirakan, dia akan cuba. Dia spin lah kita kata. Dia spin, dia jadi nampak tak malik. Benar pun tapi tak kena menyakit harta pula duk balah bak ghanimah pula. Tak ada tu mengulu bagi, pakat bagi buat dia. Macam-macam dia bawa dalam masyarakat. Hanya ada juga disebut. Kerja siapa ni? Orang munafik. Orang Islam pada juga terpengaruh. Jadi anda tukar isu keselamatan negara ni sebab setengah-setengah maklumat tu dia menyebabkan jadi terganggu sistem pemerintahan itu. Susah jadi. Anda duk tengok ni, anda nampak nah kalau dulu kat isu vaksin, kita kata isu teori konspirasi berlaku. Tak ada kekajian. Dia kau ni. Dia kau duduk kedai kopi. Ni nyaratik tu kat hadirat. Anak berapa kali dia pergi jumpa bapak dia. Nak sunjai bapak dia. Macam-macam tu. Kita kata maklumat ambil mana tu? Biarlah kalau dia dengar pun tak apa ni. Mari dulu. Ada seorang tu kena penyakit lumpuh. Dia kata kira vaksin je. Lepas dia itu vaksin habis. Dia contoh. Dia seharus kan. Bila-bila sakit tu. Dia seharus. Gini. Anak kata, mana maklumat ni ustaz ambil ni? Orang kata memang gitu. Iyalah mana ambil. Memang gitu. Tu setara tu ya. Maklumat setara tu ya boleh. Kita lagi jauh. Cuba kita fikir tak. Kalaulah betul seperti yang berlaku tu, kerajaan ni dia akan buat kajian tu maklumat, kajian data dia maknanya maklum betul ke tidak. Lepas tu kajian senyap bukan makna kajian tak tahu, kajian ni ada intelijen dia. Jadi maklumat ni kalau dia sebat jadi lagu mana kesan pada akhir sekali banyak terjejah. Dia punya kita kata urusan kerajaan dalam nak menangani isu sebenar apa. Banyak ni maklumat-maklumat yang disebar. Enggak zaman lah ni. Sekali post tu berjuta orang tengok. Enggak kadang-kadang orang yang sebar tu orang yang terpengaruh juga, orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Dia ada pengikut dia. Akhir sekali timbul banyak masalah. Inilah berlaku zaman Nabi. Bapa tak suruh ke Nabi urusan. Dia Nabi sendiri buat keluar kenyataan lagu mana tentang masalah isu peperangan, isu ghanimah, isu gitu gini. Dia Nabi buat kenyataan sebab dia ulil amri dan dia juga umara. Sebab pada diri Nabi tu dia juga ulama. Kita kata ulama lah. Nah, Nabi ni lebih daripada tu dan dia juga umara, pemimpin. Tapi tak ada kepada pemimpin. Dia kau ni wakil ayah ada kedai kopi ni. Nah, waktu saya baik baca lagu habis, balah, tuduh, prajudi semua jadi berjayalah syaitan. Sebenarnya betul masalah. Jadi masalah berlaku zaman kita ni berlaku dah zaman Nabi. Jadi ayat Quran sebut ni supaya kita beringatlah. Awak nak bercakap tentang dia punya konspirasi, mana maklumat awak ambil semua dalam internet. Bagai dalam internet kadang-kadang bagai tak tahu mana lah pun. Sebab puzzle dia ambil tu dia takut, lepas tu dia buat kesimpulan. Gitu ya sebenarnya. Jadi kerajaan sebenar tu jadi sehingga akhir sekali tak percaya sama sendiri pun jadi tak percaya. Tuduh menuduh. Ini berlaku juga. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi dengan penyebaran isu ini secara bebas dan tidak berdisiplin menyebabkan kesan buruk berlaku. Tuduh menuduh, benci membenci jadi berlaku gitu. Baik, seterusnya sudut tadabbur cuba kita tengok sedikit sudut tadabbur. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hamba-Nya agar merujuk kepada umara? Umara mana pemimpin. Dia ni tidak ulama dan juga ulama. Sebabnya dalam sistem politik Islam ni orang nak jadi pemimpin tertinggi umat Islam tidaklah syarat ulama.
Kalau dia tidak ulama pun boleh, bila dia ada kemampuan. Dia panggil umarak ni pemimpin-pemimpin. Sebab itulah ulama buat pula teori, kalau pemimpin itu, dia mesti tidak boleh berpisah antara umarak dengan ulama. Kalau ulama naik jadi pemimpin, dia tak boleh tinggal juga golongan-golongan profesional ni. Dari sudut-sudut tertentu dia kena ambil kira. Maknanya kena bergabung tenaga. Sebab tu sini ana kemukakan umarak dan ulama. Kenapa Allah Taala memerintahkan para hamba-Nya agar merujuk pada umarak dan ulama apabila timbul isu yang membabitkan kepentingan agama dan negara? Baik, situ sepatutnya kita buat tanda hamba-Nya. Sebab anda tengok dalam beberapa kitab, dia kata Allah memerintahkan para hamba-Nya. Tidak semesti orang Islam. Mana ayat Quran ni dia berguna untuk semua manusia. Semua tu hakikatnya hamba Allah. Kalau dia tidak Islam pun, kalau dia ikut ni, dia tetap jadi damai, harmoni masyarakat. Jangan kita ingat, untuk ni dalam konteks dunia, maka kalau orang tidak Islam, dia ikut saranan agama, dia juga akan selamat di dunia akhirat. Itu masalah dia kalau dia mati dekat lagi. Ini maksud dia. Jadi bila kata hamba Allah ni, perintah Allah ni terpakai untuk orang Islam dan juga non-Muslim. Terpakai juga. Jadi kenapa Allah memerintahkan agar hamba-Nya merujuk pada umarak dan ulama apabila timbul isu yang membabitkan kepentingan agama dan negara? Jawapannya, kerana faktor ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Hal tu paling besar. Hal itulah dia punya maksud ayat ni. Nota tepi. Jadi kerana faktor ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Bila kata Umar, dia seseorang ni, ilmu ni luar. Seseorang nak naik jadi pemimpin tertinggi ni, mesti dia melepasi tahap. Mesti dia cerdik dari kalangan masyarakat. Mesti ada ilmu. Tak kira lah ilmu ke dia. Mana dia ada ilmu. Faktor ilmu. Kalau ulama, ilmu agama. Apatah lagi kalau ulama tu dia boleh kedua-dua bidang tu. Mana ada bakat, kita kata dari segi karisma lah. Kita nilai karismatik dia tu dalam bidang ni boleh terbukti. Sebabnya kita tengok kalau dalam sistem lah negara kita misalnya. Misalnya kita kata dia seorang profesor ilmu, ahli akademik lah kita kata. Kalau dia menjadi pensyarah di universiti misalnya, memang dia mesti terlibat. Kriteria dia tu mesti dia terlibat dengan sistem pengurusan. Kalau tidak tak boleh. Nak boleh profesor ni bukan sekadar mengajar ilmu saja. Mesti melibat juga dengan pengurusan. Jadi orang-orang lagu ni kadang-kadang selain dia ulama, dia ada pengalaman mengurus itu. Bila dia naik jadi MIP, dia kadang-kadang lebih baik daripada setengah orang. Ada setengah tu tidak, dia jahil, tidak ahli bidang agama, tapi dia hebat pengurusan. Maknanya tetap ada kebaikan. Itulah yang dimaksudkan faktor ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Sebab tu Allah suruh rujuk. Sebab ada juga orang yang dia boleh kecek belakang bak geriung. Ada juga. Minta maaf lah kita sebut dah, bukan itu dah. Anak pergi kedai gunting rambut, hak joko gunting rambut, dia boleh kecek belakang. Kita duduk tunggu siapa gila kita bah huduk dia bah neng mana. Anak kata dahsyat dia ni kata siapa kita gerak dia kata abang kata tak kena tak abang kecek tu kata. Hudud ni lah aing kata hukum Islam ni, dia hukum Islam ni banyak ta'zir lah, aing tak serupa tu. Kadang-kadang ta'zir lebih tinggi pada hudud lagi hukumannya. Oh gitu dia kata. Tapi dia kecek berkebut dah. Dia bahas ekonomi neng kita. Kalau dia kecek ekonomi lebih pada pakar ekonomi. Ada jenis orang lagu tu. Islam tak sih lagu tu. Islam tak sih lagu tu. Jenis tak ada hak gitu tu. Tu Kenyataan ini menggambarkan kepada kita ilmuwan adalah sosok penting dalam kehidupan manusia. Tu orang ada ilmu ni penting. Sebab tu dia kena hormat. Orang ada ilmu. Walaupun ilmu tu bukan ilmu agama. Tu. Mereka menjadi rujukan masyarakat apabila timbul sesuatu isu dan permasalahan yang berkaitan individu dan kepentingan awam. Dialah jadi tempat rujuknya. Sebab tu jangan kita remehkan mereka ni. Walaupun tidak ilmu agama. Sebab kita perlu semua ilmu dalam kehidupan. Asalkan ilmu tu yang bermanfaat. Itu maksudnya. Baik, kesimpulan dan pedoman ayat yang pertama. Daripada ayat ni, ulama kita simpulkan, buat kesimpulan lah. Ini anak petik ni secara ringkas. Kewajipan mengawal diri daripada menyebarkan maklumat sebelum membuat pengesahan. Kesan penyebaran maklumat yang salah atau tidak tepat
akan meninggalkan implikasi buruk pada pemikiran orang awam. Kita kena ingat Profesor Dr. Hasan Haban Nakah ni, dalam buku dia tu dia bincang Dawabitul Ma'rifah. Dia kata akal manusia yang Allah beri pada manusia ni, dia bekerja memproses maklumat. Itu dia sebut lalu. Itu sebenarnya. Jadi kalau maklumat yang masuk dalam minda seseorang itu maklumat yang salah, maklumat yang tidak tepat, maka natijah yang akan dikeluarkan oleh pemikiran itu tidak tepat juga. Akan jadi salah juga. Sebab tu maklumat ni penting. Mereka akan membuat kesimpulan yang salah dan tidak terkawal, yang akhirnya akan berlaku tuduh-menuduh dan prasangka buruk. Itu kesalahannya. Aku sekali dia membuat keputusan yang salah. Kadang-kadang keputusan itu melibatkan kepentingan individu, kadang-kadang melibatkan kepentingan bersama. Yang tuduh Dajjal tak tanya. Pokok Dajjal dia kata. Siapa anak pun dia kata juga. Dia kata, ni ustaz cari makan. Apa tu? Sebab anak tidak tentai tu penjara kesah tu. Masa semaya. Kita kata ke dia, boleh pergi masjid tu sahaja kajian sentuhnya. Suruh jarak. Tu pun benda sunat yang disentuh tu. Bukan wajib. Duduk sedepah pun sah mari jemaah ni. Dan dia ada sebab dia lah. Orang Islam beribu-ribu doktor memang setuju. Kita bincang dengan dia ni. Tu bersifat sementara. Tak boleh. Ni Dajjal. Tu sebenarnya Dajjal mari. Nak buat supaya nak ganggu sah umat Islam. Dia begitu. Dia panggil anak ni ustaz penunggak agama dia. Dia sebut atas muka. Dia kata Dajjal dah mati. Dia kata kena Dajjal mati. Dan ni. Kita pula uyalah ke dia. Macam-macam teruk. Ni lah maksudnya. Apa tu? Dia berasa dia cerdik. Siapa ada tu kata kan. Dia kata Maulana ni dia tidak alim dalam bidang dia alim dalam hadis. Sebab ni dia tak erti. Siapa dia kata gitu? Orang kata kok mana pula kena Maulana apa sabit Maulana dengan vaksin dengan agama? Sebab dia tidak bercakap lah. Dia tidak beri pencerahan kepada masyarakat. Kata beratu itu maksud anak tu maknanya dia jadi prasangka, prejudis. Padahal apa sunnah berlaku kononnya. Tu. Jadi benda-benda gitu berlaku juga di zaman Nabi SAW. Yang kedua, para pemerintah, ahli ilmu dan kalangan bijak pandai lebih berhak bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan awam dan negara. Ni sebenarnya. Jadi kita kena tengoklah isu ni, siapa yang patut bercakap tentang isu ni. Kita kata kalau isu agama, tu memang tengoklah. Kena tengoklah. Ada pihak otoriti agama, ada tidak. Banyak perkara. Hak ni maksudnya orang tak tahu kan. Kecil. Tu bahaya. Yang ketiga, orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan akan terjebak dalam talbisu iblis. Dia akan kena perangkap iblis. Yang keempat, bercermat dan berhati-hati menyebarkan maklumat antara ciri-ciri orang beriman. Maknanya bila kita nak sebar maklumat ni, buat pengesahan dulu. Nabi kata at-ta'anni minallah subhanahu wa ta'ala wal ajalatu minasyaitan. Nabi kata al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah subhanahu wa ta'ala. Minallahi ta'ala. Nabi kata gopoh, terburu-buru dalam apa saja tindakan minasyaitan, itu daripada syaitan. Wa ta'anni bercermat, berhati-hati, minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersebut kena berhati-hati. Jadi syaitan dia nak merosakkan kerja kita, dia menimbulkan perasaan untuk buat sesuatu dengan tergesa-gesa. Baik, yang kelima, alladzina yastanbitunahu minhum, bermaksud orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Itu dalam ayat ni. Tengah ayat ni ada sebut sepatutnya bila berlaku apa-apa isu, rujuklah pada Rasulullah dan ulil amri minhum, dan di kalangan pemerintah di kalangan mereka. Mereka ni lah orang yang layak buat keputusan tentang sesuatu isu. Kalau nak bercakap, nak buat kenyataan, akhbar ke, siapa dia layak? Kalau timbul isu-isu berkait dengan kepentingan negara, melibatkan umum seluruh dunia, siapa ada hak jumpa ngana tu dah. Ini pokok kita juga asalnya. Orang kata bagi pokok kita dia kata. Siapa dia? Tak tahulah pokok kita. Anak tak masuk lagi tu. Dia kata mati, orang mati di COVID, dia kata. Waktu sebenarnya pemalsuan data.
Anak ayat dia pot dah 2 orang mati. Tu memang ngoti tu anak kata. Ki Covid tu. Ada kata hak tu ya dah tu. Hak banyak-banyak sampai beribu-ribu. Dia tak cakap kata tu tapi ana sebut dia tapi hak buat pengesahan tu doktor kita doktor sunnah juga tu. Kau di Kelantan. Ada dia kata hak tu memang dia tengok kata dia jadi prejudi luar biasa. Benda-benda lagu ni. Pandai saya akhir sekali hidup dia dalam keadaan sangka buruk pada orang Sepanyol masa. Jadi lagu tu hak dekat syaitan yafarriquna bainal mar'i wa zawji. Tu hijab syaitan nak mencerai berakan suami isteri dan antara orang Islam. Tu hijab dia. Baik. Jadi kata Syekh As-Sa'di, dia kata ayat ni Syekh As-Sa'di menjelaskan. Dia kata ayat ini menjadi dalil kepada prinsip adab dalam kehidupan bernegara. Kalau kita turun kepada keadaan lebih rendah, hidup bermasyarakat lah kita kata. Ataupun lebih susah hidup bernegara. Ni dia panggil prinsip adab, prinsip disiplin. Apabila timbul apa-apa isu yang menyentuh isu awam atau kenegaraan, maka ia mesti dirujuk pada pihak umara dan ulama. Mereka adalah simbol kepada individu masyarakat yang paling berkebolehan, sama ada dalam isu agama atau siasah politik. Kena rujuklah. Takkan kita tak percaya ke doktor kita bukan seorang. Hak di luar negara, dalam negara. Pokok dia ni Anas masa tu Yusuf Qaradawi ada lagi kan? Yusuf Qaradawi pun terima. Penjara kesah ni. Ada Yusuf Qaradawi bukan ahli semua. Hak peringkat ni Maulana dia ngomong tu peringkat antarabangsa nak pula. Lagu tu lah. Jadi makna bagi anda memang betul-betul kena talbis iblis. Ni peringatan untuk kita lah ni. Kita kata tu dia kena, tak kena kita lagi. Kita pun boleh kena. Cuma dah lebat lain. Benda-benda gini kena beringat. Sebab tu Syekh Sa'di kata umara dan ulama ni memang tepat rujuk. Dia tu simbol kepada individu masyarakat yang paling berkebolehan. Jadi kalau tak saya rujuk pada ni, rujuk siapa lagi? Enggak orang yang bercakap tu memang kita kenal pun. Kita tahu kadar ilmu dia lebih kurang tahu mana latar belakang pengajian. Sebab tu kita pun tak berani. Siapa dia mari tanya nak. Dia kata boleh tak atur perjumpaan. Dia nak mari jumpa Maulana. Nak tahu motif Maulana tu tercarut sah kata tak payahlah saya. Kata enta nak rapat-rapat kata. Nah. Siapa setengah tu nak pergi jumpa tu. Tok Syekh di Pondok Sungai Raya tu nak. Bagi debat macam-macam. Benda-benda gitu hadirat bagi ana ada satu kesilapan. Doa lalu. Jadi doa apa tu? Kini maklumat. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat yang kedua, ayat 24 surah Hud itu. Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basir. Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basir was sami'. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Bandingan dua golongan, yakni yang kafir dan yang beriman, samalah seperti orang yang buta serta peka dengan orang yang jelek serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan atau keinsafan? Tak boleh ambil iktibar lagi ke? Baik, apa dia maksud ayat? Cuba kita tengok ringkasan ayat ini. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan antara orang kafir dengan orang beriman. Bagaikan orang buta lagi peka dengan orang yang jelek lagi mendengar. Orang kafir yang dimaksudkan adalah mereka yang tahu kebenaran tetapi enggan menerimanya. Bukan semua kafir ni. Ini orang kafir yang tahu kebenaran. Sebabnya begini, kalau kita tengok ayat Quran, bila sebut orang kafir tu, dia lebih menjuru pada orang kafir yang duduk belik di Madinah tu. Duduk sekitar Madinah. Kalau duduk Mekah, makna duduk tengok sama Nabi. Nabi ke sumber masdar agama. Makna dia tahu. Dia tengok Nabi semaya, dia tengok Nabi bercakap setiap kali tu ayat Nabi baca, pada dia sahabat baca, dia tahu. Lebih kadang-kadang dia lebih tahu pada kita maklumat agama. Ni orang kafir ni maksudnya. Bukan bodoh dia, kena cerdik. Mereka gagal melihat kebenaran sebagai elemen yang mendatangkan kebaikan kepada mereka. Dia nampak tu ilmu yang Nabi bawa wahyu, dia tak boleh nak berhujah pun. Baca ayat Quran pun dia kalah dah. Tapi tak terima juga dakwah Nabi.
Ni ada masalah. Sebab tu kita kena bersyukurlah kita ni walaupun duduk di tanah Melayu ni lah. Tak ada seorang pun Nabi di kalangan orang Melayu. Tapi Alhamdulillah rezeki kita, habuah kita yang kita dapat ni kita beri sampai hari ni. Itu satu perkara perlu kita syukur. Tahu ngaji tu kat hadis. Mimpi tak kalian tu. Tapi sahaja kepada Nabi. Ngaji hadis. Ngaji tafsir tu kan. Sepatutnya kita kena bersyukur. Ni pokok ni tengok Nabi sendiri. Bayar kan? Itu tanda saya ke Nabi lah tu. Betul tak? Begitu lah. Manakala maksud orang beriman dalam ayat adalah mereka yang mendengar dan melihat kebenaran dan mereka berjaya mengambil manfaat dengan kebenaran itu. Itu kita kena faham dulu dia punya gambaran dia tu. Mereka adalah dua golongan yang sangat jauh perbezaan. Jauh beza tu. Orang celik lagi mendengar adalah gambaran kepada insan yang masih segar dan berfungsi dengan baik saluran untuk mendapat ilmu kebaikan. Manakala buta dan peka adalah gambaran kepada individu yang telah tertutup saluran ilmu dan tertinggal. Hak ni dia lebih menjurus pada ilmu hak berkait dengan ilmu wahyu lah. Gambaran pekak ni bukan pekak sengerti. Bukan kata buta sengerti. Ni sebagai satu gambaran ayatnya bahawa dia bak lain dia nampak lah ke bak dunia nampak. Tidak buta, tidak pekak. Tapi bila bak agama jadi buta dengan pekak lah. Ini gambaran kepada tertutup saluran ilmu dan kebaikan untuk mereka. Itu maksud dia. Baik, sudut tadabbur. Cuba kita tengok. Apakah sudut perbezaan antara kafir dan mukmin? Sebab sini Allah nak ayat perbezaan dia. Perbandingan ini untuk menyatakan perbezaan. Cuma Allah sebut ringkas lah. Orang kafir ni digambarkan sebagai asam, a'ma dan asam, buta dan pekak. Orang Islam digambarkan jelek, lepas tu boleh mendengar. Dia sebenarnya ciri-ciri yang nak disebut pada perbandingan itu. Kita tahu dah hak buta dengan pekak ni maksudnya orang kafir. Hak jelek dan mendengar ni maksudnya orang Islam. Sudut dia macam sini anda sebut sedikit lah. Jawapannya, orang kafir yang diumpamakan sebagai orang buta kerana mereka gagal mengenal kebaikan di dunia dan di akhirat mereka juga tidak terpimpin kepada kebaikan. Apa yang jadi gitu? Kena ingat. Ini kena faham now ni. Kena ingat semua. Kebaikan kita di hari akhirat dia bergantung dengan kehidupan kita. Lagu mana kita hidup di dunia ni? Kita nak dapat kebaikan di hari yang kekal itu, dia lihat lagu mana kita hidup di dunia. Apakah kita hidup di dunia dengan ikut sunnah, dengan ikut cara hidup Nabi ke lagu mana? Kalau kita hidup di dunia ni langsung kita tidak jadikan panduan Nabi sebagai pedoman untuk kita, kita akan gelap, sesak, buta mata di hari akhirat, buta mata hati. Dia panggil ain basirah itu. Sebab itulah Nabi pada sebut mana ad-dunya ni mazra'atul akhirah. Ulama banyak sebut contoh-contoh kata-kata begitu. Dunia ni sebagai tempat bercucuk tanya. Hasil dia kita akan dapat di hari akhirat. Itu kena ingat. Jadi orang kafir ni kalau dia mati dalam keadaan begitu di hari akhirat pun lebih tu. Sebab tu disebut dalam Quran kan, man kana fi hadhi ama wa huwa fil akhirati ama tu. Orang yang masa hidupnya buta mata hati ni lah. Hari akhirat dia lebih buta lagi walaupun mata jelek. Nak kau kita lagu. Ayat tu kena takwil lah ayat tu. Ayat tu kena takwil. Cuba kalau tidak takwil tu nyanyi orang buta. Siapa dia buta lebih buta lah. Oh berat. Dalam dunia berat tu. Yang kira lah ngapa Quran buta tapi tak celek-celek pakai hari akhirat. Ayat tu maksudnya buta mata hati. Bukan buta hakikat mata ni tidak. Baik. Mereka diumpamakan sebagai pekak kerana seolah-olah tidak dapat mendengar hujah dan dalil kebenaran, bahkan tidak dapat mendengar sesuatu yang berguna untuk kebaikan akhirat. Itu maksudnya pekak tu. Hak buta ni tak nampak kebenaran. Lepas lagu mana dia hidup dalam keadaan gitu? Sebab itulah kata mereka tu lebih hina daripada binatang. Betul. Anak-anak kalau kita baca sejarah tu, kalau misalnya bab kehidupan, kalau bab set misalnya lebih tu pada binatang. Orang tidak ada panduan agama. Orang tidak ada panduan agama lebih pada binatang. Kehidupan hakikat sebenarnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam ayat 23 suratul Anfal.
walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, Allah memang tahu. Itu cara Allah bercakap. Kalau Allah tahu, pada Allah memang tahu pun. Ini kadang-kadang cara Allah bercakap. Dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan kalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar juga dengan keadaan demikian, nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri mereka. Mereka lah yang digambarkan sebagai ahlus syaqawah. Ahlus syaqawah. Mereka lah tu sepatut di bawah tu, bukan terjemah ayat tu. Kena buat kurungnya, silap tu. Mereka lah yang digambarkan sebagai ahlus syaqawah, orang yang celaka akhirat. Mungkin di dunia ni kaya, hebat kata besar, orang besar kaya. Ni maksudnya ahlus syaqawah ni orang yang celaka di hari akhirat. Hidup dunia senang, tapi hari akhirat celaka. Duduk dalam kubur lagi sudah dapat azab dah. Ni lah. Jadi kalau kita perhatikan laras bahasa Quran ni, kadang-kadang digunakan dalam konteks hidayah, digunakan dalam bentuk orang panggil tidak mendengar secara majas lah. Tidak mendengar. Tidak mendengar. Orang ni pokok tuli, ni pokok pekak ni. Maksudnya hati mereka gagal kesan kebenaran. Tak say dah dengar kebenaran. Tak say dengar awal-awal lagi. Ini Quran guna gitu. Pokok dia ni. Akhir sekali mereka hidup dalam keadaan kalangan syaqawah. Kena ingat semua Quran yang kita bincang ni kaedah umum lah. Walaupun bincang tentang Yahudi ke, tentang kafir munafik ke, dia sebenarnya bukan nama tu yang nak disampaikan oleh Allah. Yang nak disampaikan oleh Allah ialah ciri-ciri tu. Mana kalau kita tidak Yahudi pun, kalau ada ciri-ciri supaya Yahudi, kita akan menerima nasib yang sama di hari akhirat. Tu maksud dia. Sebab tu Quran ni dia sesuai untuk semua. Kalau nak kira pada asal tu ayat, tak ada sahabat untuk orang Melayu. Sebab tu ulama kata al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Walaupun turun pada orang Arab, tapi untuk orang Melayu, untuk semua manusia lah. Sebab dia mengambil kira ciri tu. Ada ke tak perangai kita selaku tu? Ada ke tak perangai kita jenis tak saya dengar kebenaran? Tak cara dah. Walaupun sebut Nabi pun tak saya pakai lagi. Kalau ada perangai lagu tu, walaupun nama Melayu pun, ni sebut disebut dalam Quran. Sebabnya watak manusia ni dia serupa sampai kiamat. Lagu tu watak manusia. Jadi maknanya sekarang ni kita sedang belajar daripada Al-Quran nak mengenali watak manusia yang jahat dan watak manusia yang baik. Tuhan dedah. Jadi tak okeylah Tuhan yang mencipta manusia, pendedah dia tu salah. Dia paling betul. Cuma sini ada tertinggal satu poin. Dalam ayat ni sebenarnya dia ada bermaksud ni ayat ni walau alimallahu fihim khaira dan seterusnya. Ayat ni sebenarnya nak sebut juga, Allah nak sebut juga bahawa ada setengah manusia tu dia akan kekal sesat sampai bila-bila. Kita tak tahu apa dia, Tuhan tahu. Makna dia ni tak sesuai. Boleh jadi hati dia rosak teruk, hati dia sudah terpesong jauh dah, hati dia sudah tak minat. Kita tak tahu hati manusia, Allah tahu. Sebab tu Allah tak tolong mereka. Dia ada begitu dalam kehidupan manusia ni. Siapa satu tak Allah tak tolong dia. Bila Allah tak tolong, Allah biarkan dia sendiri urus hidup dia dalam dunia. Kita ni tidak. Kalau kita nak urus diri hidup kita, sesak kita. Sebab tu kita sentiasa minta pertolongan dengan Allah. Kita usaha supaya dapat hidayah, usaha supaya kita boleh terima kebenaran, dan kita minta Allah bantu kita. Dan orang yang Allah jaga dia selamat insya-Allah. Ni ada setengah manusia Allah biarkan dia. Supaya ada setengah ustaz dia kata orang yang Allah biar, Allah tak jaga, Allah tak bimbing, Allah beri taufik ni, supaya kambing, pera kambing. Tuai kambing pun kambing juga. Lepas tu, dia nak urus kambing lagi, mana dia pun kambing juga. Itu nak ayatnya manusia ni, kalau Allah tak jaga dia boleh jadi sesak sampai tahap lebih teruk daripada binatang. Ada manusia begitu. Ada manusia begitu. Mana kalau orang beriman digambarkan sebagai orang cerdik dengan ilmu. Cerdik dengan ilmu. Digambarkan celik dan berkemampuan mendengar. Mereka boleh membezakan antara yang benar dan yang palsu. Mereka sekali-kali tidak akan terpengaruh dengan yang palsu. Mereka lah yang digambarkan sebagai ahlus sa'adah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka dalam ayat 20 suratul Hashr.
La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Cuba buat tidak akan sama penghuni neraka dan penghuni syurga, tak sama. Ciri dia tak sama, cara hidup pun tak sama, cara mikir pun tak, semua sudut tak sama. Penghuni syurga ni adalah kalangan yang mendapat kejayaan. Mana syurga? Semua ulama kata faizun berjaya dapat syurga. Pilihlah nak mana. Kita boleh pilih. Kalau nak ahli syurga, dia ada ciri-ciri dia. Kita dah belajar Quran tu. Kalau orang yang ahli syaqawah, akan celaka dekat, ciri dia gini. Pilih. Tujuh sebab tu anda sebut, kita ni sebenarnya belajar Quran ni sama ada maudu'i ke apa sahajalah. Sebenarnya kita nak cermin diri kita. Nak tengok diri kita. Sebab Tuhan yang buat kita, bila Tuhan bercakap tentang kita, itu paling benar, paling tepat. Itu sebenarnya. Baik, peringatan. Hakikat perbezaan sebenar adalah ilmu yang menghasilkan nilai membeza antara kebenaran dan palsu. Satu ayat ni nak ayat ni. Nak ayat ni orang yang ada ilmu wahyu. Ilmu ni ilmu wahyu. Dia tak akan sama. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Bahkan Imam Syafi'i kata, tanda orang itu berilmu tu dia boleh beza betul dengan tak betul. Dia tak boleh nak ayat tapi dia boleh beza. Ilmu dah. Imam Syafi'i ambil contoh tajwid. Misalnya seorang itu bila dia dengar orang baca Quran, dia kata salah. Tapi dia tak boleh nak ayat apa salah. Tapi dia yakin salah. Maknanya orang itu sudah boleh membezakan yang benar dan yang salah dalam bab tajwid. Ilmu dah tu. Walaupun dia tak boleh nak ayat. Kalau boleh ayat tu orang panggil cikgu, ustaz, dia ahli tajwid pakar. Dia tak boleh nak ayat tapi dia tak boleh nak hurai tu. Apa tak betul. Tapi dia sudah yakin tak betul. Kadar tu kata Imam Syafi'i sudah dikira berilmu dah. Tapi dengan kadar tu. Jadi makna hayat ni sebenarnya hakikat yang nak disampaikan oleh hayat ni, perbezaan yang Allah cuba bezakan antara kafir dan mukmin itu adalah dari sudut ilmu agama. Boleh jadi ilmu lain setara, sama ilmu tentang dia kehidupan dunia, boleh jadi masing-masing ada belaka tu. Tapi dalam bab agama, hak ni hak sebenar. Sebab apa kalau dia kesal dia tu siapa akhirat lah. Kita kata kalau kita jahil tentang matematik, tidaklah kata siapa masuk neraka. Ya. Tapi kalau jahil tentang agama, tak boleh nak beza al-haq wal batil, tu berat. Tu parah tu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kena bersyukurlah kita orang Islam apa? Sebab sentiasa ada panduan. Sentiasa ada panduan. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat yang keempat ni, terakhir. Ni nota ni pun ringkas saja, nampak balik awal pula kita hari ni. Ana pun tak sempat nak siap keseluruhan. Dia sebab dia gini, sebab nota ana buat ni kita buat dulu keseluruhan. Okey, kita ambil makna umum, lepas tu kita buat perincian balik. Itu tak sempat. 9 ayat ni siap dah sebenarnya, cuma nak rolling untuk kali kedua dan ketiga tu tak sempat. Sebab dia tafsir ni banyak. Ana buat gitu nak tak? Kita buat dulu. Dia maksud umum ayat ni. Sesaat dulu masuk dalam kedua tu. Baru itu. Tak apalah ni setakat ni dulu. Okey, cuba tengok ayat 16 surah Ar-Ra'd. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul afattakhaztum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul. Sama kena ingat sama dalam Quran bila sebut qul ni, mana arahan Allah asalnya pada Nabi. Qul ya Muhammad. Betul kan? Qul man rabb. Mana ada takdir qul ya Muhammad. Sebutlah wahai Muhammad. Ni orang panggil arahan Allah supaya Nabi sampai ke agama ni secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi. Sebab ni sudah zaman jahriyah, bukan sirriyah. Inilah yang ulama maksudkan Islam ni dia bawa agama dalam wacana yang bebas dan terbuka. Dia buka peluang orang kritik seluruh-luruhnya. Dan Nabi bersedia untuk jawab. Hak ni pun gitulah juga. Sebab tu tak apa kita bincang selepas ni. Qul mana ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Mar rabbus samawati wal. Qul katakanlah wahai Muhammad. Allah. Nabi tanya, Nabi beri jawab. Kita bincang selepas ni. Kemudian qul katakanlah lagi wahai Muhammad. Afattakhaztum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul ya Muhammad. Tu mat kena ingatlah sama kali sebab qul huwallahu ahad. Qul ya Muhammad. Sebutlah wahai Muhammad secara terbuka.
Allah itu esa. Bukan banyak tokoh-tokoh, beratus-ratus tokoh semua duduk di Masjid Haram. Tidak, itu tidak Tuhan, itu hakikat. Hal yastawil a'ma wal basir? Am hal tastawi az-zulumat wan nur? Am ja'alu lillahi syuraka? Khalaqu ka khalqih, fatashabaha al-khalqu alaihim. Qul Allahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Tengok bahasa Quran tu kan? Dia licin bahasa dia. Baik, cuba kita tengok seterusnya. Bertanyalah wahai Muhammad kepada masyarakat di tempat kamu, siapakah Tuhan? Ni ayat ni kalau kita tengok tafsir dia tuju pada golongan musyrikin. Tu ulama tafsir sebut dia tuju pada pokok musyrikin. Allah suruh Nabi sebut pada pokok syirik tu, siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi? Ini di segi rububiyah lah ni, segi rububiyah. Jawablah Allah dengan tegas, Allah. Bertanyalah lagi wahai Muhammad, kalau demikian dah tentu dah Allah. Sebab orang kafir tadi nak jawab, dia nak kata berhala. Tak nak sabar. Berhala dia tebuk mata tu, ada secemuk tebuk dia tebuk mata tu, tiba-tiba jadi Tuhan mana? Tuhan ni khalik, berhala tu makhluk. Dah kalau dah gitu, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung dan penolong yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya pun? Bertanyalah lagi wahai Muhammad, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celak? Sebut pula buta dia. Sebab buta dengan celak ni dari segi balaghah Arab, sistem percakapan Arab, dia nak menunjukkan kepada orang yang tidak ada ilmu. Atau adakah sama gelap gelita dengan terang benderang? Sama kah? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaannya? Hak dia duk kata dewa-dewa paganism ni kawan ni. Hak duk kata berhala Tuhan tu, dia ada cipta sesuatu kah? Nak betul boleh. Soh kau benda-benda hak pelik-pelik lagi. Sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran pun. Dia boleh tukarlah Tuhan dengan batu ni. Boleh tukar Tuhan dengan pokok kayu ni. Berat benar tu ilmu yang ada dalam hati tu. Katakanlah wahai Muhammad. Ni nak, bila Nabi tanya akhir sekali, Nabi buat kesimpulan, jawab kepada setiap soalan tu. Dia Allah harah Nabi sebut jawapan. Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Baik, ayat ni sebelum kita pergi kepada perbincangan di bawah tu, kalau kita perhatikan ayat Quran, dalil yang paling utama lah untuk menunjukkan Allah ni Maha berkuasa sehingga dia layak disembah. Bukti dia apa? Dia panggil qudrah khaliqiyah, yakni kemampuan mencipta. Itu dalil secara logikal. Kalau tak saya dengar Quran pun kalau tu pun pada dia. Makna Allah guna kemampuan mencipta sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Hak kita duk panggil pencipta tu, itu majas. Ni hak cipta kapal terbang nama sekian. Hak cipta telefon nama kita duk ngaji sekolah dulu lah. Siapa kesok tu telah usuk mula-mula buat kapal terbang terembah dah. Patuh telah usuk. Buat goni buat kita panggil pencipta, tidak hakikat. Sebab apa? Dia bukan mencipta, dia mengadun, dia mengurus, dia ambil bahan-bahan ni dia buat, dia takut kita kata kalau bahasa kampung. Dia bukan mencipta. Mencipta yang dimaksudkan dengan menggunakan kalimah khalaqa ni, mana mencipta tanpa mengguna bahan. Ulama kata, dia hanya kata kun fayakun. Jadi. Kita tak boleh kena ada nak aku ya kena ada ganu, tak ada ganu. Ganu tu siapa buat? Allah ni dia tidak perlu pada bahan. Dia kata jadi. Dan bahan yang katakanlah dia guna bahan tu dia buat. Itulah orang panggil hakikat khalik. Jadi orang yang ada ni, manusia seperti kita ni, yang kita sebut pencipta, dia tidak. Dia hanya mengolah bahan yang telah dicipta. Itu hakikat sebenarnya. Jadi bila Allah guna khalik, maknanya pencipta yang hakiki. Itu maksud dia. Tak ada dia je. Lepas tu, tak saya sembah lagi. Hak kamu duk kata Tuhan tu, kamu buat dia tu. Sepatut dia lah sembah kamu tu.
Nak aku keliru ketemu. Apa yang jadi keliru? Sebab tu Allah kata, sehingga ciptaan itu menjadi kesamar daripada mereka. Tukar ketemu. Berat. Nah, tu daya ilmu tu. Tu maksudnya. Maka, baik ringkasan ayat. Cuba tengok kan. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi SAW menggunakan uslub mengemukakan soalan. Uslub istifhamiyah. Demi mengetuk pemikiran kalangan musyrikin agar mereka menggunakan logik akal untuk menolak akidah tauhid. Kalau baca ayat Quran, boleh tak akal, guna logik akal. Dan menerima akidah tauhid. Antara soalan yang dikemukakan oleh Nabi SAW kepada mereka, ni antara soalan yang Nabi sebut. Tujuannya nak suruh dia mikirlah. Ni orang panggil uslub Quran. Quran ni dia bawa hujah, sama ada hujah nakli, mari Quran dan hadis, ataupun hujah secara akliyah. Akal, logik. Ni logik. Sebab Nabi Ibrahim gunalah dengan pada masyarakat dia. Pertama sekali, siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi? Itu dulu. Siapa dia? Cipta dan dia urus. Siapa? Berhala tu kah? Hak 400 tokar duduk Mekah tu. Ada saiz, berbagai saiz tu. Saiz poket pada, boleh bawa musafir. Hak tu kah? Tuhan yang dikatakan urus alam ni, ya kah? Oh, tak boleh gila dia kata. Selok ke? Dia kata jangan dia. Enggak batu. Dia pun tahu. Sebab tu ada sejarah. Kalau kita baca buku sejarah berhala lah. Dia ada sejarah dia. Asalnya berhala ni batu diambil daripada kawasan pergunungan ni. Batu pejap 4 segi. Bawa tu kena letak kata apa ni? Batai tamar tu nak golek mari. Nak akak berat tu besar kereta. Nak kelik tebuk buat mari, dia ada kilat dia tempat tebuk berhala, buat berhala tu. Nak sampai situ tu dengan lori tak ada, dia kena gelek atas batai kurma. Jauh tu. Tu sejarah dia sebut. Tu ke Tuhannya? Nabi tanya. Tuhan suruh tanya. Tu. Ya ke? Mikir manusia warah dia masih fitrah suci dia mikir. Ya Allah sengerti. Tapi kalau kata Allah dengan ada dalil Quran pun tak dilawat dah. Dia jadi tenang hati. Jadi tenang hati. Hal tu tak tenang. Bila tanya soalan ni serabut perut selalu. Sebab tu tak boleh tanya. Tanya kena akta 3R. Jangan tanya. Tak boleh tanya tu. Yang kedua, soalan kedua. Patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung dan penolong? Dah kamu tahu dah dia tidak mencipta, kamu cipta dia. Bila ditanya, jadi patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung dan penolong? Yang mana selain Allah tu, hak kamu jadikan pelindung dan penolong, tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya. Ingat cerita Sayyidina Bakar kan? Nah, bila ayah dia bawa masuk dalam rumah berhala tu, sebab ayah dia tengok, ni Sayyidina Bakar sendiri cerita ni dalam hadis. Ayah dia tengok mana anak dia tak ajar pergi balasah. Dia tengok ayah dia. Nampak macam itu. Macam nampak liam. Dengan Tuhan kita. Mana dia pun cuba nak urus anak dia lah. Saya makan. Dia bawa tak dia tinggal. Dia suruh duduk bersama berhala. Nak suruh menghayati agama wathaniyah tu kan. Saya nak kata tengok ke muka berhala. Dia kata lapar nasi. Dia tak sebut lapar nasi, sebut lapar ya. Dalam hadis tu lapar ni. Tak ada kau makan ni. Dia tanya berhala. Dia minta dengan berhala. Nyatok jawab ke apa satu. Sepatut kalau tak ada, oh ya tak ada. Ada ya, ada juga ada. Nah. Bapa saya nak ayat gitu. Dia nak ayatnya masa dia remaja lagi, dia tak boleh terima dah. Terbagi lagu. Fitrah dia tak boleh terima dah. Nak ayat sebab saya nak makan ni salah seorang sahabat yang memang tak pernah sujud, tak pernah tunduk kepala dia kepada berhala. Bila dia pergi pun dia tanya gitu, kata tak bagi dia tak nampak langsung tu. Dari segi logik, boleh semua berada. Aku ayat lapar, patut aku minta makan ni, dia tak kata apa. Sombong luar biasa. Salah lagi tu. Dari segi logik. Itulah maksud sini. Baik. Yang ketiga, ada kalulah lagu tu, sebab dia setiap soalan 1, 2, 3 dia berkaitan tu. Dah kalau dah lagu tu, adakah sama orang buta dengan orang celik? Awi lagi. Hak tu buta lagi. Tak boleh kecek lagi. Semua serba-serbi tak boleh. Apa sama ke dengan hak boleh serba-serbi ni? Tuhan ni basir, sami, khalik. Beza jauh langit dengan bumi. Tiba-tiba duk nampak hak tu juga tu. Lagu mana ni no. Tu cara Allah nak ketuk pintu hati pokok musyrikin ni.
dengan bentuk soalan. Soalan dia panggil istifham ingkari, dia panggil atau bawah tu lah. Anda buat sikit ya. Baik, seterusnya. Kalau begitu, baik. Maknanya buta dengan jelek tu tidak sama. Tanya lagi, soalan lebih kurang sama. Sama ke gelap dengan terang? Gelap gelita dengan terang beneran ni sama. Isyarat kepada maknanya kegelapan kufur dengan cahaya hidayah itu. Tanya lagi yang kelima. Adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaan Allah? Cuba kaya, saya. Gapo dia ni berhala dicipta? Berhala awak dah semua ni dia cipta tu gapo dia? Tak boleh. Baik, tak apalah, anda tidak masuk pada anda sebut. Sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada. Boleh tokarlah Tuhan tu. Ada seorang ustaz tu, dia masa dia bicara benda-benda gini, dia kata orang Melayu kita ni tukar suara tai kubah. Sebab sama-sama letak daun pisang kan. Kat lingok hidung pesum mak. Tak boleh nak hidup bang. Dia tengok lebih kurang apa tu. Yang gegar tai kubah. Berat juga orang kita ni. Jadi kesamaran. Hak tu kesamaran tidak susah ni. Hak ni kesamaran dari segi usul akidah. Boleh tukar dah Tuhan dengan berhala tu. Sedangkan berhala tu beza dia jauh 1000 kali ganda. Orang panggil bagaikan langit timur dengan barat berbeza dengan Allah. Ini cara pendekatan Al-Quran. Tiba-tiba boleh tukar. Baik, sebelum anda akhiri perbincangan dia gini sebenarnya. Anda tidak tertinggal apa ini. Dia sebenarnya gini. Anda pun tadi sebelum sebuah dia sempat tengok pula. Dia gini. Dia sebenarnya bila timbul dia sakit gini, dia ada jawapan dia. Dalam Quran pun sebut, dia kata liuqarribuna ilallahi zulfa. Dia kata sebenarnya berhala tu bukan kita sembah dia. Kita tahu dia tu batu pejar. Kita tahu dia tu kayu yang pejar. Kita tidak sembah dia. Ini sebagai wasilah. Rupanya dia bertawassul dengan berhala. Timbullah cerita tawassul. Dia tokel Abu Jahal sembah batu. Nak siapa? Dia tidak sembah. Dia kata ni, sebab tu dia kata nama berhala ni ada nama. Nama ni lah sebenarnya kita naknya. Cuma kita nak biar ada sesuatu. Supaya Islam ni tak nampak, tak ada Tuhan. Tak nampak, tapi sembah. Kita ni nak sembah biar ada dalam bentuk benda. Sebab tu kita tak nama semua ni orang-orang soleh di zaman Bani Israel. Jadi kalau kita minta dengan dia tu sebenarnya bertawassul. Minta pada Allah juga. Dia ikut tu. Jadi maknanya Quran dengan hadis kata perbuatan itu sesat. Sesat tu maknanya bertawassul dengan orang mati. Tu dia pergi situ. Bertawassul dengan orang mati. Itulah dia ulama kita sangat jangan duk bertawassul dengan orang mati ni. Jadi perangai zaman jahiliah. Apa-apa semua berada tu. Tokeh dari semua batu. Kita pun tak nampak. Anak pun tak percaya dia semua batu. Dia bukan sembah. Dia ya liuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi maknanya berhala yang dia sembah tu, yang dia letak nama tu sebenarnya itu simbolik pada orang soleh zaman Bani Israel. Jadi bila dia pergi mempersembahkan doa, dia pergi bernazar pada tujuannya supaya orang soleh ni lah bawa doa dia, bawa hasrat dia kepada Allah. Sebab kalau dia direct dengan Allah, kemungkinan Tuhan tak terima sebab dia tidak orang soleh. Itulah pemikiran salahnya. Hak tu salahnya. Kalau Syah Ismail Syahid dia kata gini, lagi terang ni. Bagus, orang ni memang terang benar dia suruh. Dia kata sebenarnya perbuatan itu berlaku syirik dari sudut dia menyamakan Allah dengan makhluk. Penyamaan itu dari sudut mana? Guna kabel. Guna kabel. Kalau kita pergi jumpa PN, nak jumpa direct, nak jumpa payah dah. Nak lepasi beberapa dia punya tahap tu tak boleh kita. Jadi kita guna kabel. Mana kabel ni lah yang akan mempengaruhi pemimpin. MB ke, kita nak projek, kita cari kabel. Sebab kalau kita minta direct, sorak pun tak siapa ke dia. Kita cari kabel. Kabel ni yang aku buat. Kabel ni kadang-kadang mak dia. Kabel ni kadang-kadang bini dia. Kabel ni kadang-kadang orang baik dengan dia. Orang yang baik-baik dengan dia. Hak kira-kiranya dia akan terima bila tunjuk muka kawan ni. Kalau kita tak ada. Sudut tu jadi syirik. Persamaan tu. Seolah-olahnya Allah ni dia akan terpengaruh dengan orang soleh. Kalau kita minta dia tak terima sebab kita orang toleh. Dia toleh ni makna orang tak pakar. Bahasa Arab. Sok tu kalau kita buat hal ni dia jadi tak pakar. Bukan soleh, toleh dia panggil. Jadi makna kita guna nama orang soleh dalam doa ni nak mempengaruhi Allah. Perbuatan tu sebenarnya kita telah melayani Allah seperti kita melayani manusia. Tu syirik dari sudut tu. Kata Syah Ismail Syahid. Dalam buku dia. Jalan sungguh kita tengok pun jalan.
Nah, sebab tu dia mengagungkan wali Allah. Sebab apa? Nak dapat sesuatu pada Allah, kita kena muliakan wali dia. Pemuliaan terhadap wali tu sudah termasuk dalam ghulu. Kalau tak ghulu tak apa. Kita disuruh memuliakan wali, tapi jangan sampai perkara ghulu. Ni ghulu Allah kalau tengok dalam internet tu, anak kata mikir, oh bahaya ni kalau mari tempat kita ni. Kalau mari, para mari dah pun, kalau mari. Nah, tapi tak mari semua lagi. Tak cukup sekotok lagi mari tu. Dia mari sikit-sikit. Dia sampai tahap mana ni? Di kubur kecil. Ada video anak murid dia cara Tok Guru tokak gini. Dia kecil. Dengan Tok Guru dia anggap wali. Dia cerita lah. 2 kali dia cerita. Anak dengar? Tunggu bahasa Melayu Indonesia. Kita faham. Dia kata nak pergi Mekah ni. Dia bagi tarikh dia. Dia ayat ke Tok Guru dia mati lah kubur. Nak pergi Mekah ni, nak nikah anak dulu dia kata. Lepas tu dia suka. Soalnya dia dengar guru dia jawab. Anak kata, lepel ni kerja tu. Teruk sungguh tak kasar patah tu. Anak murid pun suka. Padahal tak dengar apa sahaja. Lepas tu dia cerita banyak. Mana dia sedang berinteraksi dengan guru dia. Mati lah guru tu. Seolah-olah guru dia dengar. Dan dia dengar respon daripada guru dia. Kalau siapa tak tu lah. Nak buat apa mana? Sedang tengok obat. Tapi kan, tak boleh kira. Dia sesak tahu mana pun. Kalau nak terbuka pintu hati mudah. Ya. Tapi nak ayat secara tu. Baik. Kau ni tahap golongan musyrikin ni. Lagu tu. Dia pergi nak nikah anak pun pergi ke berhala royak gini-gini nak minta. Lepas tu rasa tenang dalam hati. Maknanya berhala kita ni sudah restui dah tu tarikh tu. So, cara yang keduanya dia ada jaga dia. Penjaga berhala. Hak ni lah sebenarnya bahan duitnya. Tu bahasa mudah. Cari makan tu. Dia cari makan dengan berhala. Dia pergi tu, ni anak baca dalam buku. Dia ada satu buku tu 10 jilid buku ni. 10 jilid buku. Dia bincang tentang sejarah sebelum Nabi, sejarah zaman jahiliah. Dia semua 10 jilid. Balik kita baca. Dia cerita, dia kata, bapa yang kira berebut-rebut nak mengambil jawatan menjaga rumah berhala tu apa? Sebab dia boleh piti banyak. Misalnya orang nak pergi, nak bernazar. Dia bernazar-bernazar ni, dia akan bawa benda. Sama ada makanan, duit, kadang-kadang dalam bentuk barang kemah. Ni, tali tekok dan sebagainya. Barang kemah, perhiasan. Dia letak situ. Bila buyah tu, barulah boleh berinteraksi dengan berhala. Berinteraksi direct, satu. Yang kedua, dia melalui penjaga. Penjaga itu sebagai wakil pada berhala tu. Wakil. Sebab Kristian. Pada itu wakil Allah. Kita tak ada. Nabi itu sebagai wakil Allah. Tapi dalam bidang tugas yang jelas Allah sebut. Tugasmu wahai Muhammad ni. Nabi kita ni, dia ada bidang tugas khusus yang Allah beri. Misalnya memberi hidayah. Allah sebut bukan kerjamu tu. Itu kerja aku. Mujur ayat. Maknanya jelas tugas tu. Jadi Nabi bimbing kita supaya kita kenal Allah. Nabi bimbing kita supaya kita tahu nak berinteraksi dengan Allah tu macam tu. Fungsi Nabi. Tetapi pokok sesat dia tak. Dia nak yang kena rujuk ke dia kalau berkait dengan Tuhan. Apa tu? Inilah untuk duit lah. Sebab tu dia boleh duit banyak. Misalnya, dalam kitab tu sebut. Misalnya antara pendapatan yang besar kalau melibatkan ahli korporat. Misalnya ahli korporat nak pergi berniaga ke Syam misalnya. Dia akan buat lah. Satu upacara. Dia menggunakan burung misalnya. Burung merpati. Awak buat apa dia? Tu ngomong lah. Dia jampi. Kalau burung terbang ke kanan gini. Hak tu sebenarnya simbolik kepada nak ambil duit daripada pihak korporat. Baik. Katakanlah berlaku burung tu terbang ke kiri. Enggak burung. Dia kata ini petanda. Dia panggil petanda buruk ni. Tasya'um dia panggil. Dia panggil tasya'um. Buruk ni. Lepas tu ahli korporat kata, lepas tu nak buat macam mana? Kita kena buat satu upacara. Upacara ni nak bayar duit apa tu. Tu lah cara dia mudah. Doa pun kena panjang dah sikit. Dia gigit tu lah. Dia buat upacara. Tu banyak lah. Jadi upacara tu dia kata, dia sebut terus. Dia kata, kena persembahkan sejumlah duit, sejumlah kakah harta kepada berhala. Berhala tu tak ambil duit tu. Dia ambil siapa dia? Hak duk ahli berhala tu. Tu kebahan. Tu hadirat cerita. Sebab tu kalau kita bercakap hak tu watak ni ada semua sampai kiamat. Janganlah kita jadi watak gitu. Baik. Yang terakhir cuba tengok
Kesemua soalan, 5 soalan tu adalah merupakan soalan untuk menolak fahaman mereka. Dia panggil istifham ingkari. Bukan untuk mendapat jawapan daripada mereka. Nabi tanya ni bukan nak jawab, tahu dah jawapan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kemampuan dari sudut rububiyah hanya ada padanya dan menjadi miliknya sahaja. Rububiyah ni kenapa? Rububiyah ni kemampuan mencipta dan mengurus apa yang dicipta itu. Itu makna rububiyah. Hak ni lah orang panggil tauhid rububiyah tu. Ada di sudut tu. Oleh kerana itu, maka hanya dia sahaja yang layak disembah dan diubudiyahkan, diibadatkan. Kemampuan menjadikan sesuatu dan mengurus sesuatu yang dijadikan adalah bukti dan hujah yang kukuh dan logik untuk dijadikannya sebagai Tuhan disembah. Jadi kalau kita nak sembah Tuhan ni, Tuhan ajar. Tuhan ajar kepada puak-puak musyrikin, mau nak sembah sesuatu, kena pastikan dia tu boleh mencipta. Dan dia mampu mengurus apa yang dia cipta. Okey, hak berhala, hak muduk sembah lah ni tu, dia mencipta ke? Senyap tu, tak boleh nak jawab. Kena hak tu, point tu. Kau kalau tak panggil somaka, tak panggil tu. Kena atas motik. Kena hak tu selak lagi. Kena pastikan. Sesuatu yang kamu nak sembah, yang kamu nak abdikan diri pada dia, kena pastikan dia tu boleh menciptakan. Tu Tuhan mati situ. Tak ada aku yang tu boleh. Tu Allah kata begitu. Baik, yang terakhir sudut tadabbur. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub istifham ingkari sebagai salah satu pendekatan berhujah dengan orang musyrikin? Kenapa salah satu uslub bila nak berhadapan dengan musyrikin, Allah arahkan Nabi supaya guna kaedah istifham ingkari. Tanya soalan. Tapi soalan tu dengan erti soalan yang akan menyebabkan mereka berfikir. Supaya ni lah, supaya kita kata Nabi Ibrahim kan. Bila dia pecah habis berhala, dia tinggal satu berhala yang paling besar dan diletakkan kapok lah, kita kata tak, setengah kata di tangan, setengah kata di. Jadi bila masyarakat dia balik daripada perayaan musim panah tu, masuk dalam berhala, hacul buah habis berhala banyak-banyak, tinggal seekor besar kali. Pokok dia kata tak ada dah ni buat kerja ni. Ada kapal kita duk sebut tak molek semua ke berata nama Ibrahim. Ada ni nama Ibrahim tu lah. Kena kita tanya dia dia ke buat ni. Padahal kita kata tak payah tanya, tu yang tak mengaku. Dia sebab dia kata tak ada. Dalam kampung kita seorang ni je hak duduk prejudis pada berhala kita. Lepas tu dia pun tak pergi kela tu. Dia pun tak pergi ke tempat perkemahan di musim panah tu, dia pun tak pergi. Mestilah dia ada kampung. Tak kira dia tak tahu. Bila kita tanya Nabi, guna kaedah ni, kaedah nak membungkamkan. Tanya tak tahu dah jawapannya. Setengah ulama kata tu dia panggil istifham taubihi. Nak menjelekkan pemikiran dia. Nabi Ibrahim jawab kan, tanya besar tu lah. Tanya besar tu. Kapok duduk tekuk dia dah tu. Tak kira dia tak tengok siapa dia buat kerja ni. Lebih pada CCTV dah tu. Apa dia buat dia jawab? Kena tu terbungkam. Nak tanya mana batu. Ya mau sembuh nak tempoh. Tu kita modify dah tu. Lepas tu mau sembuh mana kita? Benda-benda gitulah. Benda-benda gitu. Akhir sekali bila tak boleh berhujah, maka dia pun guna kuasa. Bakar Nabi Ibrahim. Tu hak ni pun gitu. Senyap tak boleh jawab. Kalau Tuhan kamu semua tidak boleh menciptakan, bahkan dia yang diciptakan, bahkan dia pun kalau tapar dia pun dia tak boleh nak tolak, dia tak boleh nak tempis. Tu Tuhan, lagu tu Tuhan. Tu maksud 5 soalan ini. Ni. Akhir sekali mereka kalah. Baik. Jadi kenapa Allah perintahkan Nabi supaya mengguna uslub tanya tetapi bukan nak jawapan, nak tolak, tanya dengan maksud nak tolak. Faham mereka? Dia panggil istifham ingkari. Baik, cuba tengok jawapannya. Uslub ini mampu mendidik manusia agar berfikir dan menggunakan kemampuan akal untuk meneliti dan mengulang kaji maklumat fitrah yang telah sekian ada dalam hati nurani mereka. Sebab fitrah manusia tak boleh terima benda tak logik. Fitrah manusia ni adalah hakikat sebenarnya. Kalau fitrah tu masih baik, masih segar, masih waras, dia tak boleh terima benda tak logik. Ana tengok dalam internet macam-macam ni. Ada seorang tu ustaz tu dia cerita. Ayahnya dia sebut nama tu, ana malas sebut. Seorang Habib pergi ziarah kubur wali. Habib pun wali juga.
Nak ayatnya mulianya wali ni. Bila wali ni bui salat, bila Habib ni bui salat kepada wali, terbuka pintu kubur. Wali tu tobik, salat. Mula-mula jawab salat. Dia boleh buat kuliah tu. Nak ayatnya dia panggil keramat. Keramat Habib. Dia boleh dalam kuliah tu. Ada enggak siapa Habib. Bapa dia boleh terima. Fitrah kita tak boleh terima tu. Tapi bapa boleh terima. Sebab dia rasa aman. Fitrah ni kalau dia rasa, berat. Sebab tu kena jaga. Kadang-kadang isu fitrah ni dia kena guna kaedah ni. Kena guna kaedah ni. Dia munasabah ke? Munasabah. Kan? Di sinilah. Jadi, munasabah ke? Mereka menjadikan sesuatu yang dijadikan sebagai sembahyang. Dia menjadikan sesuatu yang dijadikan sebagai sembahyang. Sepatutnya kita nak jadi sesuatu yang disembahkan, dia menjadikan. Di sinilah akan bercambah daya berfikir dan berlaku perkembangan ilmu akliyah manusia. Ilmu akliyah manusia. Ilmu logik manusia. Menyembah dan menjadikan tempat bergantung kepada zat yang benar-benar mampu adalah lambang kepada kecerdikan dan kewarasan manusia. Sebab Islam ni dia tidak membodohkan akal manusia. Itu beza agama kita. Begitulah. Jadi habislah setakat tu untuk siri ni. Jadi dalam beberapa ayat yang kita bincang, kita boleh nampaklah bagaimana Islam ni memang dia mementingkan kepada orang panggil akal. Akal itulah tempat bertapak ilmu. Itu sebenarnya. Dia tidak pergi dengan cara bodoh, dengan cara tidak waras. Tidak. Islam dia pergi dengan cara yang waras. Dan dia mengetuk fitrah manusia supaya kembali segar semula. Dan waktu tu dia berkait dengan ilmu pengetahuan. Sebab tak ada sebut ilmu fitrah tu. Fitrah ni mana maklumat. Hak ada, hak asal. Tu. Bila sembah berhala maknanya tidak mengikut fitrah. Bagaimana nak mengembalikan fitrah tu? Dalam bentuk istifham ingkari. Dia digunakan di sini. Okay, setakat itulah dulu insya-Allah untuk sesi akhirat tu anak akan cuba sempurna ke ada berapa lagi 5 ada 5 ayat lagi insya-Allah. Jadi yang setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Okey. Ada soalan. Kita buka soalan tadi konsep Al-Furqan itu sama benda tu kan? Sama. Dia Al-Furqan ni berkait dengan ilmu. Hal tu memang jelas. Nak ulama Al-Furqan nak boleh ada dia Al-Furqan kalau mengikut saja jangan sebut ni Dr. Yusuf Qadawi ada buat ulasan. Dia kata Furqan ni dia berkait dengan kemampuan Al-Qiyam. Dia panggil Al-Qiyam, nila, satu nila. Nak boleh ada nila, siapa boleh beza antara batin dengan hak ni mesti ilmu geria. Ilmu fitrah. Ilmu hak benar. Lepas tu kalau naik ke tahap agama dia wahyu. Bila wahyu orang kata bergadik dengan ilmu fitrah, dia jadi molek lah manusia. Sebab fitrah dia boleh rosak. Fitrah boleh rosak. Jadi furqan ni gitulah. Maknanya satu daya. Boleh membeza kita antara benar dan tidak benar. Itu sama itu sebenarnya. Itu nama Quran, salah satu nama Al-Furqan. Okey. Terkait dengan nota ni. Ini berkait dengan malam siapa malam ni dah. Rasa malam lain. 10 lagi. Anak tak ingat macam mana cara nak jawab bila ada orang keluar saudara yang macam mana cara nak jawab. Dia kata hadis kata malam-malam tu kodar ni malam-malam ganjil 10 terakhir malam-malam ganjil. Lepas tu Indonesia ni malam ni lain-lain sini malam 19 kan mesin malam 21 di Eropah ni malam 22. Jadi lelah tu kodar ni turun kali kan ganjil sini. Ganjil sana pula. Sebab dia letak aja di sana. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Mereka turun sini sekali. Pagi naik. Waktu berbolak ke sana. Lelah tu kodar sana pula. Tak ingat mana cara nak jawab. Ni soalan tu jelas dah. Dia gini jawapan dia mudah sebenarnya dalam kitab pada sebut. Dia gini kata isu masa lah. Dia masa ni kemudian dunia ni kan bulat lah. Malam tempat kita siang tempat dia. Harus tengah tu malam sama ada.
macam-macam. Jadi kita kata malam qadar ni lagu mana? Jadi kalau tempat kita malam turun sini, lepas tu sana siang hari. Dia turun nanti malam dengar pula. Dia gini, kalau nak jawab dia gini. Sebab hari ni Ana ada buat nota sebenarnya, kita boleh bincang semula secara detail. Dia gini. Bila setengah ulama dia kata malam qadar ni adalah satu keadaan. Keadaan yang diberkati. Jadi bila kata berkat, bila kata malam, ialah Hana tidak nafikan lah, mana jumhur ulama kata nama lagi Lailatul Qadar, mana dia turun pada waktu malam. Tapi setengah ulama dia kata malam tu bukan bermaksud malam saja, siang hari boleh juga ada, tapi pendapat itu tidak jumhur lah. Baik, kita ambil malam lah. Kita ambil waktu mudah untuk mudah faham. Baik, bila turun malam, setengah tempat lain siang, maknanya tempat dia tidaklah pada waktu tu. Sebab dia keadaan, satu keadaan. Dia bukan dalam bentuk turun, dalam bentuk orang, dalam bentuk lembaga. Dia keadaan. Lailatul Qadar ni. Jadi kalau kita pergi cari dari telaga, tak ada dia. Kalau pergi cari, dia tak akan jumpa sebab kata-kata pokok, nampak sujud. Dia bukan lagu tu Lailatul Qadar. Dia keadaan. Mana situasi yang mabruk, al-mubarakah. Lailah mubarakah, malam yang diberkati. Jadi keadaan tu, kalau kita kata waktu malam, maknanya setiap kawasan tu akan ada lah. Walaupun tempat tu tak ada malam, katakanlah. Dia tetap ada. Sebab dia melibatkan keadaan. Allah turun. Cuma turun pada waktu mana tu tak tahu lah. Tapi kebanyakan jumhur ulama kata besar kemungkinan 10 hari. Sebab ia kata malam ganjil, patut tidak kata malam ganjil pun ada. Macam-macam riwayat tu. Sebab tu setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa Lailatul Qadar ni, suasana qadar ini yang diturun, yang ada kelebihan tu, dia turun tidak tetap. Boleh ada ketika ganjil, boleh katakan ada awal malam, tengah malam. Sebab ulama khilaf pula, turun malam, sepenuh malam kau dia turun sesaat saja. Khilaf pula. Dia tidak ada satu jawapan yang muktamad sehingga kata ni ya. Sebab Nabi tak sebut gitu. Dia bukan sekadar khilaf malam tempat kita, siang tempat dia. Jadi kalau kita kata kalau siang tempat dia, malam tempat kita. Jadi kalau gitu kita faham bahawa malam qadar itu hanya turun di satu tempat. Dia bukan maksud gitu. Semua orang akan dapat nikmat malam qadar itu. Tu. Dia akan dapat. Supaya kita atas matahari dah. Cerah tempat dia boleh lah matahari. Kita tak boleh nama kita malam. Tapi akan sapak giliran kita pula. Mana setiap orang akan dapat. Itu maksud dia. Tu. Dia bukan kata turun sekali, lepas tu tak turun. Dah kebetulan turun malam tempat kita, malam tempat dia tak ada lah. Dia tidak gitu, tak ada seorang pun ulama faham kita. Kita telefon pak dia kata malam tu tempat kawan. Dia bertanya awak tahu mana tempat awak tu. Lepeh pula kita. Kata berasa sedih bulu lama, kata tu sakit perut nak perut tu. Bukan lagu tu cara dia. Jadi benda-benda gitu ya sebenarnya. Kalau dalam kitab memang disebut gitu. Mana suatu keadaan yang mana Allah akan beri pada sesiapa saja. Kalau Ibn Taymiyah dia kata sepanjang tahun tak berkait bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu antara kemungkinan yang besar. Rebutlah peluang sebab Nabi sebut. Tapi bukan bermakna tetap gitu tidak. Bukan ada kata gitu. Walaupun itu bukan pendapat jumhur. Jadi 10 hari ni kira-kira paling itulah. Sebab dia anggap malam kemuncak. Malam kemuncak. Jadi turun tu satu saat saja, 1 detik kau semalam semua. Kalau malam, sepenuh malam, dan nak tahu kita. Katakanlah dia maksud malam kau ada 1 malam. Berapa jam 1 malam ni? Kita kata 12 jam lah. 12 jam. Setengah ulama kata tidak gitu. Ada ulama kata memang malam, sepanjang malam. Mana kalau kita beribadat lepas maghrib pun boleh dah. Kalau malam tu turun malam yang diberkati dengan qadar itu. So kata tak, dia turun sekejap. Allah, keadaan tu Allah beri sekejap. Misalnya seminit ke. Kalau gitu payah. Tujuan apa tu? Nak suruh kita ni aktifkan setiap masa. Tu tujuan dia. Begitulah hakikat sebenarnya. Dia bukan kata bila turun sini tak ada tempat lain. Tak ada lepas tu. Rupanya boleh ke Malaysia tahun ni. Tidak begitu. Sebab dia melibatkan mana keadaan. Keadaan tu dia turun untuk semua. Bergantung kepada maknanya situasi tempat dia lah gitu maksud dia. Nabi Asal Qawtanan jawab sebab dalam kitab pun sebab dia kata sebenarnya dia berkait dengan hal.
keadaan. Dia bukan betul lembaga tak. Gitulah. Dia kalau Ibnu Qayyim misalnya kan tengok ada nota nak buat tu, dia kata sebenarnya tak ada satu muktamar hot. Jadi kalau ada kata misalnya malam-malam ganji, patut ganji pula tu tak serupa pula. Ganji ni banyak. Hak mana so? Lepas tu anda tak pernah jumpa lah mana ulama sebut kata mesti atau tak mesti. Semua akan kata besar kemungkinan, rebutlah. Mana kemungkinan? Kemungkinan itu maksudnya mana ada. Sebab tu setengah ada ulama dia kata Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Tahun ni, hak ni turun waktu ni. Nabi sebut. Lepas tu tahun depan gini pula. 21, 27 ada. Macam-macam ke dalam hadis sebut. Itu berdasar pada maklumat Nabi. Tapi Nabi tak kata waktu tu saja. Sebab tak ada nas yang mengatakan tarikh ni saja. Malam ni saja. Tak ada. Tak ada disebut gitu. Jadi nas itu dia sama. Dia tidak jelas. Ada hikmat dia lah. Gitulah. Kalau saya sama sikit. Kalau ada orang mendakwakan bahawa dia malam terjepun. Sebab tu ulama kata kita nak ayat temu. Kalau dia tu jenis orang, jenis lembaga, masa apa ni keadaan kita nak kata lagu mana? Maknanya dia tidak merasai dia tu berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tidak masalah sekarang ni keadaan Lailatul Qadar tu hadis-hadis yang menyebutkan tentang gini gitu ulama kata tak sahih. Dia temu lagu mana dia temu je? Dia nampak lagu mana siapa dia kata temu? Tu masalah. Sebab kalau terbiasa dengan kapur-kapur kata nampak pokok, nampak loyu lah kau kata. Itu biasa kita dengar tu terbagai tak boleh pakal lah kau tu. Gitu ya. Macam-macam lagi tak ni. Ada kita dia kata kalau malam tu bangun puasa segar, puasa tenang hati matahari pun nampak redup. Tak boleh nak pakal lah kau tu. Macam dari cerita lama lah. Saya tak baca kitab tu. Saya tahu kan ini tak tahu dia bertemu dengan berbicara dengan Lailatul Qadar. Saya dengan tahu sendiri orang lain. Iya. Bagi-bagi lagu tu banyak. Boleh tanya nak ayat tu. Sahabat kau nak ayat lagu mana sebenarnya. Hak jumpa Tuhan siapa beratus kali Ahmad tu nya bawa rata saya kedak tak kira. Mimpi je mana siapa 99 kali. Imam Ahmad. Lemah. Belum dah gitu bagaimana khabar yahtamilu sidq wal kadhib. Boleh hari benar boleh hari tak. Kalau dia jumpa semua, ya kalau ada kita nak tanya untuk jumpa tu lagu mana. Nampak lagu mana. Kalau dia kata dia perasaan, tu biar dia lah tu. Tak nak kata gapo lah kita kalau perasaan. Okey, gitulah. Cumanya dia gini kalau kita baca dalam kitab, memang ulama akan sebut kita kena usaha melipat ganda ibadat beserta dengan doa supaya Allah kurniakan kepada kita. Gitu ya ulama. Dia akan gisi tu. Okey, gitu